Sarawak sasar bangunkan 10,000 hektar tanaman buloh, ambil kira manfaatnya dalam aspek ekonomi dan alam sekitar. Perinciannya bersama Fazil Hisham Effendi. Silakan. Terima kasih, Sahi. Sarawak memiliki peluang besar untuk meneroka industri buluh berdasarkan unjuran pertumbuhan pasaran global semasa. Berdasarkan Bamboo Global Market Report 2024, saiz pasaran buluh global dijangka meningkat daripada $70.59 bilion Amerika pada 2023 kepada $75.12 bilion Amerika tahun ini. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak yang lepas berkata Sarawak khususnya komuniti tempatan perlu mengambil peluang tersebut. Setakat ini Lembaga Perindustrian Kayu Sarawak Pusaka dengan kerjasama pihak swasta menyasarkan pembangunan 10,000 hektar ladang buloh. Setakat September lepas sebanyak 3,900 hektar telah ditanam dengan pelbagai spesies buloh oleh 12 entiti komersial dan 33 komuniti yang berdaftar dengan pusaka. Pihak swasta turut digalakkan untuk terlibat secara aktif dalam penanaman buloh. Ini termasuk membenarkan pemegang lesen ladang hutan untuk memanfaatkan kawasan tertentu dengan tanaman buloh mengikut kesesuaian tanah. Pelbagai produk boleh dihasilkan daripada buloh antaranya biochar, perabot, pulpa dan kertas, makanan, kosmetik, tekstil serta kraft tangan. Buloh juga mampu menggantikan penggunaan plastik, menyerap karbon, mengurangkan pencemaran udara dan mengawal hakisan tanah. Dalam perkembangan berkaitan, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu UPMKB dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka telah membangunkan tanaman buloh melalui Bamboo Setum at UPMKB sejak Januari 2021 yang melibatkan nilai projek berjumlah RM570,000 bagi tempoh 5 tahun iaitu bermula 2021 sehingga 2026. Projek tanaman buloh tersebut melibatkan kawasan seluas 10 hektar di UPMKB yang akan menjadi pusat penyelidikan, pemeliharaan dan pembelajaran pelbagai spesies buloh. Naib Chancellor UPM, Datuk Profesor Dr. Ahmad Farhan Muhammad Sadullah berkata ia selaras dengan hasrat Kerajaan Sarawak melalui Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang telah menetapkan matlamat untuk membangunkan 10,000 hektar peladangan buloh komersial dan 2,000 hektar peladangan komuniti buloh menjelang 2030. Pusaka telah bekerjasama dengan UPM untuk usaha ini dan melihat kepada potensi buloh ini sebenarnya kekuatan lain di UPM juga termasuk di Serdang sebenarnya banyak boleh memberikan produk-produk hiliran downstream yang boleh menjadi satu industri dan yang paling baik adalah alternatif kepada bahan-bahan yang tidak biodegradable seperti plastik dan sebagainya dan kita tahu sekarang ini kita semua sedang mencari alternatif kepada bahan-bahan supaya mereka lebih mesra alam dan buloh ini sebenarnya memberi potensi. Bamboo Setum at UPMKB akan menjadi platform penyelidikan utama menerusi inovasi dan penyelidikan berteraskan buloh. Setakat ini, sebanyak 840 spesimen buloh telah ditanam di kawasan seluas 5 hektar di Bamboo Setum at UPMKB. Para peniaga di Sarawak diminta untuk mempromosi dan mengangkat kekuatan produk tempatan terutama kepada pelancong. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan Unit Komunikasi Awam, Datuk Abdullah Saidul berkata, penganjuran pelbagai acara besar merupakan peluang terbaik kepada peniaga untuk mempromosi keistimewaan produk masing-masing. Beliau memberikan contoh penganjuran bersama Sukan Asia Tenggara Sukan SEA 2027 pastinya akan membawa kehadiran ramai pengunjung ke Sarawak. Peluang tersebut harus direbut oleh peniaga untuk menunjukkan keunikan produk tempatan kepada pengunjung. Ia bukan sekadar mengangkat keunikan produk tempatan, malah membantu meningkatkan ekonomi peniaga dan ekonomi negeri. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Anugerah Pilihan Pengguna di Kuching. 50 pemilik syarikat tempatan menerima anugerah masing-masing pada majlis tersebut. Individu yang ingin membuat semakan dan mendapatkan maklumat lanjut mengenai sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS boleh melakukannya bermula 1 Januari 2025. Unit Perancangan Ekonomi EPU Sarawak dalam satu kenyataan berkata, semakan boleh dibuat di laman web sarawak.gov.my.
SKAS merupakan bantuan kewangan bersasar kepada anak Sarawak yang layak untuk membeli barangan keperluan asas makanan. SKAS akan dibayar semula suku pertama 2025 melalui e-dompet SP Global. Perbelanjaan boleh dibuat di pasar raya dan kedai runcit berdaftar sebagai merchant SP Global yang menjual barangan keperluan asas. Selain itu, mereka juga penerima sumbangan tunai rahmah STA Fasa 4 2024. Bagi penerima SKAS, mereka perlu memuat turun aplikasi SP Global di telefon pintar bagi memudahkan bantuan dikreditkan ke akaun e-dompet SP Global milik penerima. SKAS telah diumumkan Premier Sarawak sewaktu membentangkan Belanjawan Sarawak 2025 pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada November lepas. Ia merupakan inisiatif baharu bantuan kewangan yang bertujuan untuk meringankan beban golongan berpendapatan rendah yang terjejas akibat kenaikan kos sara hidup. Hujan lebat sejak semalam ditambah dengan air pasang besar menyebabkan kawasan Sekolah Kebangsaan Ulu Roban di Saratok ditenggelami air pagi tadi. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata, paras air di kawasan asrama mencecah 0.3 meter menyebabkan laluan utama ke bilik kelas dan asrama terjejas. Susulan itu, 18 guru, pelajar dan kaki tangan sekolah tersebut telah dipindahkan ke tempat selamat. Operasi pemindahan dilakukan 6 anggota Angkatan Pertahanan Awam dengan bantuan rela. Walau bagaimanapun, pada pukul 10 pagi, paras air menunjukkan tren penurunan dan tiada pusat pemindahan sementara diaktifkan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Sarawak semalam telah membantu sebuah kapal layar yang mengalami kerosakan enjin di perairan Tanjung Datu, Kuching. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Kamal Arifin Jusoh dalam kenyataan media berkata, Maritim Rescue Subcenter Kuching sebelum itu menerima maklumat berkenaan kerosakan kapal tersebut pukul 1.10 tengah hari pada Rabu. Susulan itu, operasi mencari dan menyelamat diaktifkan pukul 3.40 petang dengan mengatur gerak 6 anggota bersama bot pengawal 42 ke lokasi kejadian. Walaupun cuaca buruk, hujan lebat dan laut bergelora, aset maritim Malaysia berjaya menjumpai kapal layar tersebut pukul 6 pagi semalam di perairan Pulau Lake iaitu 2.66 batu nautika utara Pulau Lake. Dua lelaki menaiki kapal layar tersebut, Zakaria Ahmad Kamis, 70 tahun dan Hazwa Ahmad Yusuf, 56 tahun, selamat tiba di JT Marina Kuching pukul 11 pagi tadi dengan diiringi aset maritim Malaysia. Kapal layar terbabit berlepas dari Royal Selangor Yacht Club, Pelabuhan Kelang pada 12 Disember lalu. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahih. Baik Fazril, terima kasih.